بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, hari ini dikabarkan kita nak masuk bab baru kan, iaitu hukum roh. Hukum mat dah habis belum? Dah habis. Yang belum habis apa? Yang belum habis ni latihan. Latihan perempuan buat lupa pula ya. Puan, latihan tak habis, tak siap lagi kan? Dan saya tengok ada yang dah buat latihan, ada yang dah hantar tahniah alhamdulillah. Tapi ada silap salah pula, 1-2 tempat kan? Jadi perempuan jangan segan, jangan malu. Tolong tanya dengan ustaz, ustaz kenapa salah? Ustaz apa jawapannya sebenar? Jadi perempuan nanti boleh dijadikan pengajaran, contoh untuk perempuan nak buat ujian pada masa akan datang ya. Okey perempuan, suka saya ingatkan ni kita tinggal lebih kurang-kurang daripada 4 bulan lagi untuk menghabiskan silibus kita dan menamatkan pengajian pada tahap yang kedua, dan saya doakan mudah-mudahan semua para pelajar adalah bersama dengan ustaz pada tahap yang ketiga dan keempat pada tahun-tahun akan datang insya-Allah. Okey tuan-puan, sila berkenaan dengan hukum mat tu sekiranya ada kemusykilan, ada apa-apa persoalan pertanyaan, tolong WhatsApp dengan ustaz. Kalau tak sempat nak tanya dalam kelas, tolong WhatsApp secara personal. Dan puan-puan tolong ambil gambar lah dekat mana soalan keberapa yang perempuan yang tak faham nak jawab tu ya, ataupun mungkin tak jumpa jawapannya, puan-puan boleh tanya dengan ustaz ya. Dan tolong ambil gambar lah seperti mana yang sebelum ni ada beberapa orang pelajar bertanya dengan ustaz. Alhamdulillah, baguslah pertanyaan begitu supaya puan-puan lebih jelas ya. Dan baru-baru ni minggu sudah ada pelajar yang bertanya dengan ustaz macam mana nak baca ayat ni, macam mana nak baca doa ni dan sebagainya. Jadi saya tunjukkanlah setakat mana yang saya mampu, dan sekiranya ada kekurangan pada jawapan saya, minta maaf banyak-banyak lah. Saya ni bukannya mufti, saya ni bukan ulama, saya sekadar ustaz biasa je ya. Ilmu saya pun tak tinggi mana pun. Itu sebab dulu ada pelajar tanya dengan ustaz, ustaz belajar kat overseas ke? Saya kata tak, saya belajar kat over river. Over river tu kat mana? Over river tu maksudnya dalam negara lah perempuan. Allahu Akbar. Saya tidak belajar overseas, saya belajar over river. Maksudnya dalam negara. Maknanya saya belajar merata tempat lah, sehingga saya berjaya lah dapat mengajar, dapat tauliah, dapat boleh mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, mari kita teruskan perjuangan kuliah kita pada perbincangan muka surat 60. Bab yang ketujuh, hukum roh. Sila buka buku tajuk masing-masing. Ustaz hukum roh ni ada tak dia punya nota ringkas? Ada. Nantilah lepas habis kita belajar baru tuan-tuan perempuan beli nota ringkas dekat belakang ya. Apapun hari ini saya nak fokuskan kepada hukum roh. Hukum roh ni bab yang keberapa? Bab yang ketujuh. Nampak di atas tu bab yang ketujuh kan? Bermakna sebelum ni perempuan dah belajar berapa bab dengan ustaz? 6 bab kalau dia ambil kira daripada tajuk tahap 1. Tapi kalau sekadar tahap 2 saja, berapa bab baru belajar dengan ustaz? Tak ingat pula. 1 pula perempuan. Bab yang ke-6 hukum mat. Manakala bab 1 sampai bab 5 tu adalah tajuk tahap yang pertama. Puan-puan, bila ustaz buat kuliah kita ni ada silibus, ada sukatan begini, puan-puan nampak ke tak nampak hukum tajwid? Lebih nampak kan? Berbanding kalau saya cacah merbah. Tak habis lagi hukum mat, ustaz ajar hukum lain. Tak habis lagi hukum lain, ustaz ajar lagi hukum lain. Puan-puan tu cacah merbah namanya. Itu sebab kita tak akan pandai.
belajar Quran ataupun tak akan mampu menguasai keseluruhan hukum tajwid sekiranya belajar tidak bersistematik. Maka saya ambil pengajaran apa yang saya belajar dekat luar sebelum ini. Rupa-rupanya belajar tajwid ni kena ada sistematik, kena ada silibus. Seperti mana kita belajar bab-bab ilmu-ilmu yang lain jugalah. Jadi tuan-puan, cuma kebanyakan, minta maaf lah ya, kebanyakan kalau di surau tu ataupun di masjid kuliah lepas maghrib tu kan, biasanya lepas maghrib, kebanyakannya tidak ada silibus ataupun kebanyakannya diajar tu hukum tajwid secara merbah. Kadang-kadang ada kelas tu, minta maaf lah, bukan saya mempersalahkan sesiapa, tidak. Tetapi ada setengah kelas tu, dibaca ramai-ramai, terus soal jawab. Sedangkan yang di soal jawab tu, yang kita tanya tu, audien kita tu, para jemaah tu mungkin tahu, mungkin tak tahu hukum tajwid. Jadi itu sebabnya, kalau boleh, sesiapa yang nak mengajar, puan-puan, perkenalkan dulu. Paling tidak satu hukum tajwid, lepas tu baru kita baca Quran, baru kita soal jawab. Itu yang sebaik-baiknya lah, pada pandangan saya. Okey puan-puan, muka surat 60, tajuk besarnya sudah tentu, hukum ra. Sebutlah. Senyap pula. Bukan senyap pun tak, tu namanya saktah. Puan-puan tahu tak? Senyap yang puan-puan diam tadi kan? Tu namanya dalam bahasa tajwid saktah. Tapi saktah puan-puan belum belajar lagi dengan ustaz. Nanti tajwid tahap 3 belajar dengan ustaz. Okey, sekali lagi ulang. Hukum ra. Puan-puan kenal ke apa dia hukum, apa dia ra? Marilah kita soal jawab sekejap. Puan-puan ya. Allahu Akbar. Okey tuan-puan, tajuknya simple aja. Hukum ra. Tapi apa dia hukum, apa dia ra? Okey. Baik, saya tulis kat whiteboard. Baik, kalau sekadar sebut tajuk aja tak ada masalah. Tak sampai 1 minit kita boleh sebut dengan betul, boleh memahami. Tapi sebenarnya lebih detailnya, apa dia hukum, apa dia ra? Sekali bab yang ketujuh ya. Hukum ra. Ra ni kalau dia eja dalam bahasa Melayu ataupun ejaan Rumi, beginilah. Ra alif ra. Ya. Okey tuan-puan, hukum tu apa? Kaedah ataupun cara bacaan. Pandai. Yang tu sedia maklum lah ya. Hukum tu adalah kaedah ataupun peraturan ataupun undang-undang ataupun cara bacaan. Okey, good. Bagaimana dengan huruf ra? Puan-puan kenal ke huruf ra macam mana? Macam mana rupanya? Oh, ke bawah, melengkung ke bawah ya. Okey, alhamdulillah. Beginilah huruf ra puan. Begini. Inilah namanya huruf ra. Tapi kalau usah bobo titik satu, huruf zai, lain, tak sama hurufnya kan. Jadi ingat huruf ra dia tak ada titik pada dia. Bentuknya macam inilah. Okey, baik tuan-puan, bukan sekadar itu aja. Tahu tak bagaimana kaedah menyebut huruf ra? Cuba sebut. Bukan itu kaedahnya. Cara tekniknya macam mana? Digunakan apa? Puan-puan macam termenung jawab soalan ustaz. Ni, mana talian hayat kita? Puan-puan tadi tak nota ni. Tolong buka. Tolong buka nota ni. Puan-puan tengok baris yang ke-10. Baris yang ke-10 itulah jawapannya. Silakan baca. Sayu je jawapannya. Maknanya semua tak nampak lagi tu. Sekali lagi diulang. Belakang hujung lidah sebut dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Oh, maknanya nak sebut ra ni makhraj dia bagaimana? Belakang, sekali lagi ulang. Belakang hujung lidah ke mana? Dilengkungkan ke mana? Ke gusi hadapan sebelah atas. Maknanya tuan-puan, bila sebut gusi hadapan ni, bermakna kalau tak ada gigi pun boleh sebut huruf ni. Kalau tak ada gigi boleh sebut. Sebab apa dia tak guna gigi? Dia guna gusi. Faham? Maknanya tuan-puan, sekali lagi diulang. Belakang hujung lidah. Mana belakang hujung lidah? Ni. Ni belakang hujung lidah. Ni apa? Ini lidah, bukan tapak tangan. Ini lidah Ustaz. Allahu Akbar. Dulu ada juga pelajar tapak tangan. Bila pun tapak tangan? Ini lidah Ustaz kata. Belakang hujung lidah, sat lagi tengok ni. Belakang hujung lidah, sat lagi lengkung ke mana? Gusi hadapan sebelah atas. Jangan tukar jawapan. Minggu ni gusi, minggu depan langit-langit pula. Ada pelajar jawab gitu. Jangan tukar jawapan. Ustaz kata apa tu? Gusi hadapan sebelah atas. Jadi tuan-puan, tak susah nak sebut ra ya. Mari sama-sama kita buat praktikal sebutan ra macam mana? Apa ra pula?
Ir. Uru. Sekali lagi diulang. Aru. Ir. Uru. Itu namanya praktikal. Tapi kalau orang tanya bagaimana kaedah cara menyebut roh, baca dilengkungkan ke gusi hadapan. Ui, pandai. Boleh mengajar. Ustaz, kalau saya lupa macam mana Ustaz? Rujuklah nota Ustaz tadi. Rujuk nota Ustaz supaya tuan-puan dapat terangkan. Jelaskan dulu pada anak-anak cucu kita di rumah bagaimana kaedah sebenar menyebut roh. Kemudian mari sama-sama buat praktikal. Sebut roh. Apalah roh pula? Roh. Ir. Uru. Sekejap benar kita lupa. Allahu Akbar. Ustaz kami dah lupa lah Ustaz. Dah berumur lah kita. Allahu Akbar. Bukan perempuan aja, saya pun macam tu juga. Kadang-kadang saya lupa. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, kalau kita berjaya kita bunyikan aru, ir, uru, maka sahlah belakang hujung lidah kita sihat. Tapi kalau puan-puan dengar anak ciri bunyi ni, au, iu, adakah betul sebutannya? Betul tak betul sebutannya? Au, iu, betul tak betul? Mana betul? Salah. La ilaha illallah. Yang betulnya aru, ir, uru. Betul. Sekali lagi sebut ra, aru, ir, uru. Tiba-tiba anak cucu sebut au, iu. Dia bunyi dekat atas kerongkong. Betul ke salah? Salah lah. Jadi tuan-puan kena semak tau. Bacaan anak cucu di rumah. Dah semak sekali bacaan suami isteri kita di rumah. Betul tak betul sebutan roh ni. Jadi tuan-puan, biasanya kan tuan, kalau ada dengar anak cucu kita baca au, iu, dia gunakan atas kerongkong, maknanya lidah dia pelat lah tu. Lidah dia pelat lah tu tuan-puan ya. Macam tuan-puan ni pelat ke tidak? Tuan-puan pelat ke tidak? Tidak. Sekali lagi sebut roh. Au, ir. Betul lah tu. Sah. Sehat tak pelat. Alhamdulillah. Tuan-puan tahu tak? Adik saya ada 4 beradik. Ada seorang adik saya tu yang kecil tu pelat. Kecil tak kecil dah berumah tangga, dah ada anak dah pun. Tapi sampai hari ini dia pelat. Dia tak boleh nak jemput roh tu dengan betul. Jadi kalau begitu macam mana Ustaz? Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha untuk memperbetulkan bacaan, kemudian kita serah pada Allah pasal apa dia dalam keadaan yang tidak sempurna ataupun pelat. Ya, sebutannya lidahnya pelat. Orang kata pelat lah. Bukan pasal lidah pendek, lidah kita ni sama je tuan dan puan. Panjang pendek sama je. Yang masalah tu pelat. Dia tak boleh nak sebut dengan sempurna. Jadi kalau tuan-puan ada anak cucu yang masih kecil-kecil lagi pelat tu, tolong ajar. Asah dia punya kaedah sebutan tadi supaya lama-kelamaan dia boleh sebut dengan betul. Jangan sampai sebut contohnya perkataan Rabbil alamin. Dia sebut Rabbil alamin. Salah tu. Dia kena sebut ra, bukannya huruf urin ya. Sebab apa? Bila tukar sebutan huruf akan merosakkan makna ayat yang kita baca ya. Okey tuan-puan, setakat ni faham ke tidak? Apa makna hukum tadi? Apa dia? Apa yang fahamnya? Kaedah ataupun kaedah cara bacaan. Terima kasih. Apa dia huruf ra, macam mana bentuknya? Melengkung ke bawah dan tak ada titik pada dia. Sebab apa? Kalau ada titik nanti jadi huruf lain puan ya. Kalau ditanya bagaimana kaedah menyebut ra je? Apalah iya. Hadapan sebelah atas. Terima kasih. Macam mana praktikalnya? Alhamdulillah. Ini baru dikatakan kenal huruf. Kalau puan-puan sekadar sebut hukum ra macam tu saja, tanpa mengenal ra tu macam mana rupanya, macam mana kaedah sebutannya, maka kita belum ada ilmu lagi. Maksudnya kita belum memahami kaedah sebenar sebutan ra. Okey, tuan-puan, rupa-rupanya puan-puan tahu tak? Huruf ra ni antara huruf yang special dalam Quran. Huruf Quran ada berapa? 29 huruf. Puan-puan siapa tahu? Siapa tahu? Salah jawab tak apa, kita belajar. Siapa tahu apakah huruf yang special, yang istimewa dalam Quran? Daripada 29 huruf tu, huruf apa yang paling special? Ya, antaranya ra lah yang kita sedang belajar ni, satu. Yang kedua nanti bila puan-puan masuk semester depan, satu lagi huruf yang special, huruf lam. Hanya 2 huruf ini aja yang kata ulama yang boleh baca tebal, boleh baca nipis. Huruf lain tak boleh. Huruf lain kalau tebal, tebal. Kalau nipis, nipis. Tapi kalau ra dengan lam, dia boleh tebal, boleh nipis. Sekali lagi diulang. Apakah huruf yang special dalam Quran? Ra dengan lam. Ra yang kita nak belajar sekejap lagi lah. Dia ada tebal, ada nipis. Lam pula, nanti puan-puan belajar semester depan pada kalimah Allah. Kalimah Allah puan-puan perasan tak selama ni kita sebut? Allahu Akbar.
Ya, tebal nipis je. Tebal. Bismillahi. Sebut. Tebal nipis. Alhamdulillah. Cuma untuk maklumat lebih lanjut, sahnya nanti ilmu tu saya akan ajar pada semester depan, tajuk tahap 3 ya, insya-Allah. Tuan-puan, maka nama Allah boleh baca tebal nipis. Ia melibatkan huruf lam, tetapi huruf ra juga boleh dibaca tebal nipis seperti mana yang Ustaz nak ajar sebentar lagi. Okey, tak apalah. Yang nama Allah tu kemudian nanti kita akan ajar pada semester depan. Sekarang ni kita nak fokuskan hukum ra. Jadi kata ulama dalam buku tajuk Ustaz, pada asasnya hukum bacaan ra terbagi kepada hukum bacaan. Ra terbagi kepada dua, iaitu sebut sama-sama. Yang pertama, ra tafkhim. Sekali lagi sebut ra tafkhim. Macam mana eja tafkhim? Itu bahasa Melayu. Ustaz nak tulis dalam Jawi, macam mana ejaannya? Tak apalah, biasa eja. Tafa kha ya mim. Ni, tafa kha ya mim. Inilah namanya ejaan tafkhim. Tafa, taf, kha ya mim, khim. Sebut tafkhim. Itu ejaan Jawi lah. Kalau puan nak tulis-tulis, tak nak tulis pun tak apa. Ustaz, saya tak kerti tulis Jawi, saya tulis yang ni boleh ke? Ustaz, boleh. Cuma jangan salah tulis, dan jangan salah eja, dan jangan salah sebut. Dulu pernah pelajar sebut, dia tak ingat tuan-tuan, dalam periksa ni. Dia sebut ra talqin. Talqin tu, orang tahu talqin tu apa? Talqin tu yang kita duk baca orang meninggal dunia dekat kubur tu talqin. Bukan talqin, tapi tafkhim. Sebut? Dia tak ingat lah tu. Jadi puan-puan mungkin berlaku dalam ujian Allah dengan nervous dan sebagainya, puan-puan gemuruh dan sebagainya, tereja pula ra talqin, bukan talqin tapi tafkhim. Jadi puan-puan, apa dia ra tafkhim dalam bahasa kita? Iaitu ra yang dibaca maksudnya ra tebal. Ra yang dibaca tebal. Manakala kategori yang kedua, sebut sama-sama ra tarqiq. Macam mana je tarkib dalam Jawi? Tara, qaf, ya qaf. Tara, qaf, ya qaf. Tengok ni. Tara, qaf, ya qaf. Tarkib. Ya. Dan tarkib ni, tuan-puan, maksudnya apa? Nipis. Itulah maknanya. Jadi tuan-puan, susah ke senang? Pembahagian hukum ra' ni ada berapa jenis? Ada 2. Banyak ke sikit? Sikit ajalah Ustaz. Tapi kalau hukum mat, berapa? 14 dan no discount. Sebab tu kata para ulama tak nak kena belajar 14 mat. Tapi hukum ra' senang aja tuan-puan. Ada 2 jenis je. Sama ada ra' tafkhim atau ra' tarqiq. Sekali lagi ulang. Ra' tafkhim, ra' tarqiq. Apa dia tarqiq? Apa dia tafkhim? Ingatlah. Andai katalah tuan-puan betul-betul tak boleh ingat, Ustaz, saya ni lemah benar ingatan Ustaz. Dalam bahasa Arab ni saya lemah benar, saya tak boleh nak ingat. Boleh tak saya jawab dalam periksa nanti, ra' tebal, ra' nipis, boleh? Boleh lah, tak apa. Ustaz bagi diskaun, no problem. Tuan-puan, kita ni bukan belajar kat universiti. Ada tanpa terikat dengan peraturan. Kita ni, biar kita buat cari kita lah tuan-tuan perempuan ya. Janji jawapannya betul. Janji betul seperti mana yang dimaksudkan oleh para ulama dalam bab ini. Okey tuan-puan, sekali lagi diulang. Berapakah kategori ataupun jenis hukum ra' dalam Quran? 2. Yang pertama apa je? Ra' tafkhim. Apa dia ra' tafkhim? Tebal. Satu lagi? Ra' tarqiq. Tarqiq tu apa? Nipih. Terima kasih. Alhamdulillah. Setakat ni faham yang tu. Tapi ingat, bukan semudah itu nak belajar hukum ra'. Rupa-rupanya, walaupun kita sebut mudah tadi, tafkhim, tarqiq, Ustaz, persoalannya yang kita kena faham sebagai umat Islam yang baca Quran ni, macam mana nak kenal tebal dengan nipis dalam Quran? Rupa-rupanya kata ulama, untuk ra' tafkhim, dia ada sebanyak berapa kaedah? Tengok buku tajuk Ustaz. Untuk ra' tafkhim, kata ulama dia ada 6 kaedah. Apa maksud 6 kaedah? 6 cara bacaan. 6 kaedah, 6 cara bacaan, 6 ciri yang kita nak kenal dia
sampai dia boleh dibaca dengan ra tebal. Manakala untuk ra tarqiq berapa kaedah? Cuba tengok buku tajuk ustaz sebelahnya. 3 kaedah, 3 ke 4? 4 kaedah, puan-puan ada 4 rasanya. Ra tarqiq 1, 2, 3, 4 sebelah. Tak nampak sebelah. Allahu Akbar. Laju je sebut 3 ya. Sebenarnya ra tarqiq ada 4 kaedah. Jadi tuan-puan, sekali lagi diulang. Ra tebal ada berapa kaedah tadi? 6. Ra tarqiq. Ustaz, ada diskaun tak? No diskaun juga. Nak tak nak, tuan-puan kena fahamkan 6 kaedah di bawah tebal dan 4 kaedah di bawah nipis. Puan-puan, setakat ni faham ke tidak yang tu? Faham ke tidak? Baik, sekali lagi saya ulang. Ra tebal berapa kaedah? Ra nipis berapa kaedah? Pegang dulu yang tu. Okey, sekarang ni, hari ni, saya tak nak ajar semua. 6 campur 4 berapa je? Banyak sangatlah Ustaz. Ustaz tolonglah jangan ajar kami banyak-banyak. Kami memang jam, tak boleh ajar banyak-banyak. Ustaz ajar sikit-sikit boleh tak? Janji kita belajar. Ya, memang saya nak ajar sikit-sikit. Hari ini saya nak fokuskan kepada ra tafkhim terlebih dahulu. Minggu depan baru kita sambung ra tarqiq ya. Okey, untuk ra tafkhim ada berapa kaedah? Ada 6 kaedah. Mari kita lihat satu persatu kaedahnya seperti mana yang ada dalam buku tajuk ustaz. Okey, ra tafkhim ya. Jap. Okey, kita mulakan dengan kaedah 1. Puan-puan, boleh baca tak buku tajuk ustaz tu? Nampak tak? Muka surat 60 tu. Okey, cuba ikut ustaz ya. Petak nombor 2 tu. Jangan baca petak nombor 1. Petak nombor 1 tu bilangan. Petak nombor 2 tu kaedahnya. Ikut ustaz. Huruf ra yang berbaris 1 di atas atau 2 di atas. Atau 1 di depan, 2 di depan. Boleh berlaku. Tuan-puan, kata ulama, untuk kaedah yang pertama ini, setiap huruf ra yang kita nampak dia berbaris. Berbaris apa tadi? 1 di atas atau 2 di atas atau 1 di depan atau 2 di depan. Maka kata ulama layak disebut ra tafkhim kaedah 1. Apa jawapannya? Kaedah 1. Ustaz, kenapa sebut kaedah? Sebab dia ada 6 kaedah. Kalau puan-puan tak sebut kaedah, puan-puan tak dapat bezakan antara kaedah 1, 2, 3 sampai nombor 6. Itu sebab dalam Quran, dalam buku tajwid, kebanyakan para ulama dia akan buat kaedah macam ni. Ya. Jadi bila saya teliti kebanyakan buku tajwid, rupa-rupanya nak mengenal ra tebal tu dia ada 6 kaedah dan tuan-puan kena belajar satu persatu. Sekali lagi diulang. Huruf ra berbaris 1 di atas, 2 di atas. Atau 1 di depan, 2 di depan. Dan ada sedikit tambahan ni. Kata ulama, kalimah itu biasanya dibaca wasal. Diwasalkan. Sebut kalimah itu diwasalkan. Faham tak wasal tu apa? Disambungkan bacaan. Biasanya lah kebanyakannya dalam bacaan kita nanti diwasalkan. Ya. Habis itu tak boleh wakaf ke Ustaz? Boleh juga. Tetapi kebanyakannya berlaku ketika wasal. Kalimah itu diwasalkan. Okey. Bagaimana dengan contoh? Bagaimana dengan contoh? Banyak tak banyak contoh yang pertama ni? Banyak ke tak banyak tuan? Tengok dalam buku tajuk ustaz tu banyak kan? Okey, tapi tak apa. Mari kita tengok contoh. Sini, ustaz bagi contoh ya. Contoh. Okey. Tuan-puan, dalam surah Al-Fatihah kita. Banyak dalam surah Al-Fatihah. Kalau puan-puan perhatikan perkataan Rabbi. Cuba sebut Rabbi. Rabbi. Ra nampak kat situ ra. Berbaris mana puan? 1 di atas. Maka layaklah disebut ra tafkhim kaedah 1. Sekali lagi ulang. Rabbi. Ustaz, kalau salah baca macam mana Ustaz? Kalau salah baca nanti bacaan gini je. Rabbi. Jadi Rabbi pula, Rabbi yang macam suka tu Rabbi. Bukan Rabbi. Rabbi. Yes, kena baca Rabbi. Bukannya Rabbi ya. Jadi puan, Ustaz, kalau salah kami baca ni apalah hukum bacaan kami Ustaz? Berdosa haram ke Ustaz? Okey, dengar molek-molek. Kata para ulama, hukum ra ni dia bukan hukum yang berat tuan.
Maksudnya hukum yang tidak merosakkan makna ayat. Kalau tuan tersalah baca contohnya tadi Ustaz ajar macam mana? Rabbi, betul. Tiba-tiba alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba nipis pula pada ra. Maka kata ulama kesalahan kamu bersifat makruh. Makruh aja, tidak berdosa, tidak haram. Apa makna makruh? Buat tak dosa tinggal dapat pahala. Dah banyak kali dah Ustaz ajar apa makna makruh. Mungkin keluar dan periksa Ustaz masukkan dalam ujian nanti. Puan-puan jangan termenung tahu. Apa makna makruh pula? Jangan termenung. Pasal apa? Soalan ni banyak kali saya tanya dalam kelas. Jadi tuan faham tak? Rabbi tadi nak baca tebal nipis. Sebab apa jawabnya? Kenapa tebal? Bacalah. Huruf baca ni. Huruf ra berbaris satu di atas. Dah cukup lah. Tak payahlah sebut. Ustaz, huruf ra berbaris satu di atas, dua di atas, satu di depan, dua di depan. Banyaknya tanda bacaan pada ra tu. Puan-puan, dekat tulisan sana yang Ustaz bagi contoh, huruf ra tu sekadar baris satu di atas. Maka layak disebut ra tebal. Tafkhim, kaedah satu. Macam itulah saya belajar dulu. Kena sebut. Ra tafkhim, kaedah satu. Gitu. Baru jelas jawapan kita. Ya. Ustaz, takkan satu contoh aja. Banyaklah contoh yang lain. Okey, antaranya perkataan ini pula. Okey. Ajran, sebut. Ajran. Nampak tak ra tu baris mana? Dua di atas. Tadi satu di atas, ini dua di atas. Maka layak disebut ra tafkhim kaedah satu. Cuba jawab. Ustaz pada hari ni sebelum ni tak pernah jawab gitu kan? Sebelum ni kita jawab agak-agak je. Rok tebal ke nipis, rok tebal ke nipis. Tapi kali ini tuan-tuan kena yakin. Ra tafkhim kaedah satu. One more je. Ajran. Tak boleh baca ajaran. Bukan ajaran, tapi ajran. Ron, tebal. Perasan tak Ustaz baca tebal tadi kan? One more. Ajran. Bagus. Bagaimana contoh yang lain pula? Perkataan begini. Ada dalam Quran. Ajrun. 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 Nampak tak ra tu baris mana Ji? Dua di depan. Maka layak cukup syarat untuk jadi ra. Ra tafkhim kaedah. Kenapa dia jadi tebal kaedah satu? Sebab dia berbaris dua di depan. Ustaz ni banyak soal lah Ustaz. Kena banyak soal barulah kita faham. Kalau puan-puan Ustaz diam je senyap, puan-puan begitu jawabnya, takat tu ialah pemahaman kita. Jadi tuan-puan kena berani cuba jawab soalan Ustaz. Kalau anak cucu tanya, mak, kenapalah ra tu tebal? Maka kita jawab, ra tu berbaris dua di hadapan. Dan kebetulan kita baca wasal. Sambung, ajurun. Okey? Ustaz tak boleh wakaf ke? Boleh. Wakaf tu nanti cerita kemudian. Sekarang ni kita wasalkan bacaan. Okey. Kemudian contoh yang lain. Perkataan ni pula. Ghairu. Sebut. Ghairu. Ru tu tebal. Ru tu tebal lah tu. Jangan baca nipis. Sekali lagi. Ghairu. Alhamdulillah. Sekali lagi diulang daripada atas. Rabbi. Ajran. Ajrun. Ghairu. Alhamdulillah. Tolong lagi. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, baik tuan-tuan dan puan. Jadi inilah kaedah dan contoh yang Ustaz bagi ni adalah contoh yang simple, yang senang sangat kita jumpa dalam Quran. Dan mari kita baca contoh lain dalam buku tajuk Ustaz. Okey, tuan-puan. Darajatun. Nampak tak ra? Nampak. Bagaimana? Satu di atas. Maka layaklah disebut ra. Tafkhim kaedah satu. Start pada hari ini saya nak para pelajar saya jawab ra tebal, ra tafkhim kaedah satu. Boleh? Okey. Next. Tolong gariskan ra tadi tu. Yansuruna. Nampak ra di situ, Ji? Baris mana? Satu di depan. Maka layak disebut
Tafkhim kaedah satu. Tahniah. Next. Tarawna. Sebut. Anda nampak huruf ra kat situ. Baris mana? Satu di atas. Maka layaknya ra tafkhim kaedah satu. Samalah jawapannya. Dan puan-puan jangan jemu menjawab tau. Bila kita rajin jawab, lama-lama kita akan faham apa yang dikatakan ra tebal kaedah satu. Next. Nasran. Sebut. Nampak tak ra tu baris mana? Dua di atas. Maka dinamakan tafkhim kaedah satu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, setakat ni okey ke? Agaknya ustaz, agaknya dalam Quran nanti saat lagi kita baca banyak tak ra ni? Jawabnya banyak. Banyak sungguh. Tapi mata kita kena awas. Kena tengok, jangan mata tu rabun. Tuan-puan kalau rabun, pakailah spek mata supaya puan-puan nampak ra tu dengan jelas. Ya? Walaupun ra ni bukan kesalahan yang berat, yang besar je, tetapi tetap dianggap kesalahan bila baca Quran. Ya, walaupun tak merosakkan makna tapi dianggap kesalahan. Apakah bentuk kesalahan yang kita lakukan kalau salah ra ni? Bersifat apa hukumnya? Makruh. Apa makna makruh? Tinggal dapat pahala. Tanya lagi soalan yang sama kan? Tak apa. Maknanya kalau keluar dalam periksa, saya yakin puan-puan boleh jawab. InsyaAllah. Okey. Tuan-puan setakat ni kaedah pertama okey ke? Ustaz jangan ajar banyak-banyak. Kalau ajar banyak nanti kami tak ingat. Ustaz ajar sikit-sikit sudahlah. Ya, hari ni saya ajar 3 je dulu. Saya nak ajar 3 kaedah je dulu. Nak bagi tuan-puan mahir dulu dengan 3 kaedah di bawah ra tebal. Okey, ni baru satu kaedah. Kaedah pertama. Mari kita kalau dah faham, kita tengok kaedah kedua. Kaedah kedua. Okey, bagaimana ceritanya kaedah kedua? Tengok buku tajuk Ustaz. Baca. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya huruf berbaris, satu di atas atau satu di depan. Sekali lagi baca, Ustaz nak tulis. Okey. Huruf ra. Sabar. Slow sikit baca. Ni, Ustaz nak tulis ni. Huruf ra, dia bertanda apa tadi? Ni. Tanda mati kat mana? Tanda mati kat mana? Apalah sebelumnya pula? Tanda mati tu di atas ra. Kenapa jadi sebelum pula? Sabarlah dulu puan-puan. Huruf ra tu bertanda mati macam ni Nampak ni? Ra tu mati. Lepas tu sebelumnya. Okey, tengok anak panah Ustaz tulis ni. Sebelumnya. Nampak ni? Anak panah ni menunjuk sebelumnya lah. Sebelumnya ada apa? Huruf berbaris, satu di atas atau satu di depan. Ni. Ini kaedah yang paling simple Ustaz buat. Huruf berbaris, satu di atas atau satu di depan. Nampak tak? Ni, kaedah macam ni simple saya buat. Boleh baca tak? Tengok depan semua. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya huruf berbaris, satu di atas atau satu di depan. Okey, itu dengan bantuan saya. Cuba baca sendiri. Macam mana nak kenal kaedah kedua? Huruf berbaris atau bolehlah tu. Boleh ngajar anak cucu di rumah. Alhamdulillah. Tuan-puan, saya nak buat ayat ni tahun-tahun saya memikirkan bagaimana nak bagi mudah cara nak memahami hukum ra ini. Sebab apa? Kalau saya tak tulis macam ni, tuan-puan tak ada bertulis, kita akan mudah hilang. Hilang begitu tu saya. Ustaz ceritakan, huruf ra bertanda mati sebelumnya berbaris satu di atas atau satu di depan. Kita pun macam mana bayangannya? Dan tuan-tuan tak dapat nak imaginekan macam mana. Jadi Ustaz buat ayat. Ayatnya mudah aja. Sekali lagi diulang. Semua ulang balik. Kaedah kedua ra tebal. Bertanda mati sebelumnya huruf berbaris. Andai katalah puan-puan tak reti nak buat ayat kan? Puan-puan tengok depan ni tak reti nak Ustaz. Macam mana nak buat ayat Ustaz ni? Ustaz, saya tengok nota Ustaz ni. Bapa rujuklah nota saya dalam buku tu boleh juga. Follow je lah. Okey. Tuan-puan rupa-rupanya kaedah kedua ni ada juga dalam Quran. Di mana huruf ra bertanda mati. Beza tak dengan kaedah pertama tadi? Kalau kaedah pertama, ra-nya tak mati tau. Ra-nya berbaris saja. Tapi kaedah keduanya, ra dia kena mati. Kena nampak mati pada dia. Kemudian sebelumnya baris, satu di atas atau satu di depan. Persoalannya,
Apakah huruf sebelumnya? Apakah huruf sebelumnya di sini? Huruf tak kisah, huruf apa-apa je. Baik, pandai, Alhamdulillah. Tak kisah huruf apa, dia tak cerewet lah. Sebab apa nanti ada kaedah-kaedah tertentu yang mana dia cerewet, dia nak guna huruf tertentu sahaja. Ya? Tapi sekarang ni, kita fokuskan, dia kata ulama, tidak kisahlah huruf apa. Janji baris mana? Atas ataupun satu di depan. Maka contohnya ada dalam buku tajuk Ustaz. Contohnya perkataan ini je. Okey. Contohnya, perkataan yang selalu kita sebut. Ni dia. Al-Quran. Sebut. Nampak tak dekat situ ra' mati? Sebelumnya apa? Huruf baris satu di depan kan? Maka kata ulama, di sinilah namanya ra' tebal kaedah dua. Inilah namanya ra' tebal kaedah dua. Yang tadi ra' tebal kaedah satu, ni kaedah dua. Jangan sebut satu lagi dah. Sekali lagi dia ulang. Qur tu tebal. Al-Quran. Alhamdulillah. Tolong gariskan ra' mati bersama dengan huruf sebelumnya baris satu di depan. Kena gariskan macam ni, baru kita nampak. Kalau perempuan tak nampak dalam buku tajuk Ustaz, tolong digariskan ya. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang lain pula. Perkataan ini. Arjulun. Sebut. Arjulun. Kat mana nak digariskan je? Iyalah apa yang ar tu? Ra' mati. Kena sebutlah ra' mati. Sebelumnya baris mana je? Satu di atas. Maka layaklah disebut ra' tebal kaedah dua. Arjulun. Sebut. Iya. Yang atas tadi? Senyap pula. Al-Quran. Allah, sekejap benar senyapnya. Tuan-tuan. Janganlah senyap tuan-tuan. Yang di atas Al-Quran, di bawah Arjulun. Sama tak bacaannya? Hukumnya sama tak Haji? Sama. Iaitu ra' tafkhim kaedah dua. Alhamdulillah. Ustaz, bagi contoh lain lagi Ustaz. Tu banyak tu dalam nota Ustaz. Perkataan fansurna. Sebut. Fansurna. Puan-puan perhatikan. Kat mana kita nak gariskan? Sudah tentu ra' mati. Sebelumnya huruf berbaris satu di depan. Maka layak dia disebut ra' tebal kaedah dua. Ulang balik bacaan. Fansurna. Ikut. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Okey ke setakat ni? Cuma dalam hukum ra' je, mata kita ni kena teliti. Kena teliti. Jangan tuan-puan tengok sepintas lalu je gitu. Tambah-tambah kita ni dah berumur tuan-tuan. Kena tengok teliti, tengok elok-elok. Renungkan elok-elok. Tuan-puan baru kita boleh jumpa ra' tebal ataupun ra' nipis. Tapi kalau tuan sepintas lalu gitu ke saja, tuan-puan kita ni bukan hafiz dan bukan hafizah. Jadi kita ni kena tengok betul-betul tulisan baru kita kata ra' tebal kaedah berapa bergantung kepada keadaan ra' tersebut dalam Quran. Okey, satu lagi contoh yang terakhir. Furqana. Sebut. Sekali lagi. Furqana. Kat mana yang nak digariskan? Yelah, fur tu apa yang digariskan tu? Ra' mati. Sebelumnya baris satu di depan. Gariskanlah kat situ. Maka layak disebut ra' tafkhim kaedah kedua. Terima kasih. Alhamdulillah. Setakat ni okey ke? Ustaz, setakat dua tu okey lagi Ustaz. Cuba Ustaz masuk yang ketiga, keempat, kelima, enam. Okey, tak apa. Hari ini saya janji pada tuan-tuan puan saya nak ajar sampai 3 je. Tak payahlah belajar sampai 6 tuan-tuan. Nanti bercelamu nanti kita jadi pening. Bila pening puan-puan jadi stres pula pada kita. Ya. Okay, pasal apa? Dulu tak belajar begini. Dulu tak silap saya, dulu kita belajar, ustaz-ustaz kita sebut ra' tebal, ra' nipis saja. Dia tak sebut pula kaedah-kaedah detail macam ni. Bila belajar peringkat universiti, macam saya belajar dulu, peringkat U, baru dia ajar detail begini. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, tahniahlah tuan-puan ni dapat belajar walaupun tak masuk U, masuk majlis takwa saja, tetapi tuan-puan belajar macam dekat universiti. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, settle. Sudah berapa kaedah Ji?
Dua kaedah. Okey. Mari kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Okey, kaedah ketiga bagaimana pula tu? Okey. Cuba baca. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya huruf hamzah wasal. Dan sebelumnya huruf berbaris satu di bawah. Dah Ustaz? Pening saya Ustaz. Apa makna ayat Ustaz ni tadi? Saya tak faham. Okey, tak mengapa. Mari tengok whiteboard dulu ya. Okey, kita tengok kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga. Cuba ulang suara. Huruf ra bertanda mati. Tengok ni. Huruf ra mati lagi. Sebelumnya ada apa je? Ada hamzah. Nampak ni? Huruf ra mati sebelumnya hamzah wasal lagi. Sebelumnya huruf berbaris satu di bawah. Nampak? Ustaz buat ringkasan kat whiteboard. Ya? Tapi kalau puan-puan tak kerti nak baca ringkasan ni, puan-puan bacalah dalam buku tajuk Ustaz. Sekali lagi diulang. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya huruf hamzah wasal. Dan sebelumnya huruf berbaris satu di bawah. Tuan-puan, tahu tak? Contoh kaedah ketiga ni jarang-jarang ada dalam Quran. Jarang-jarang, tapi ada. Jarang-jarang, tapi ada. Jadi, kita kena belajarlah juga. Walaupun jarang-jarang dalam Quran. Kita kena belajar, tuan-puan, ya. Okey, contohnya perkataan. Okey, oleh kerana jarang-jarang, jadi kita ambil contoh dalam buku tajuk Ustaz je lah, ya. Ini ru'tabtum. Ini contoh. Ya. Contoh. Perkataan ini ru'tabtum. Ini ru'tabtum. Okey. Perhatikan di whiteboard, semua perhatikan dekat whiteboard. Ada tak ra mati? Ada. Sebelumnya ada apa? Hamzah wasal. Sebelum hamzah wasal ada huruf baris di mana je? Baris di bawah. Ni nun. Baris bawah. Minta maaf. Saya tak tulis baris bawah. Macam ni kan? Maka, sat lagi je. Haji gariskan 3 huruf ni. Kita gariskan 3 huruf. Ra mati. Sebelumnya hamzah wasal. Sebelumnya nun baris bawah. Nun tu baris bawah sekali lah gariskan. Sebenarnya, tak kisah huruf apa pun. Janji baris satu di bawah. Jadi, dengar Ustaz baca ni. Tengok mulut saya. Ini biasanya kan, lupa pula saya nak kabur ni. Biasanya kalau bacaan tebal, kita kena senyum ke masam muka? Kena masam muka, jangan senyum. Kalau puan-puan nak senyum, puan-puan bacalah ra nipis. Nipis baru senyum. Biasanya kalau tebal, dia kena masam muka. Tengok. Ini tebal. Ini tabtum. Sebut. Sekali lagi tengok. Ini tebal. Ini tabtum. Ustaz cuba Ustaz senyum sikit Ustaz. Okey, kalau senyum inirtabtum, salah. Inirtabtum. Nampak beza bacaan? Sekali lagi ya. Kalau salah inirtabtum. Yang betul inirtabtum. Pastikan jangan senyum. Kena masam muka. Puan-puan, jadi apa yang nak digariskan tadi? Ra mati sebelumnya hamzah wasal, sebelumnya dah, cukup lah tu. Ustaz, kalau saya gariskan semua ayat tu tadi, Ustaz boleh ke? Janganlah gariskan semua ayat, kan kita belajar huruf ra saja. Jadi tuan-puan, hanya gariskan huruf ra bersama dengan huruf-huruf yang ada kena-mengena dengan dia saja. Ya. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Perkataan amir tabu. Amir tabu. Okey, saya tunjukkan macam mana nak menggariskannya. Amir tabu. Okey, tuan-puan perhatikan di sini. Okey, sebelum kita baca, tengok ada ra mati tak? Ada ra mati? Ada. Sebelumnya baris mana? Sebelumnya hamzah wasal. Sebelum hamzah wasal tu huruf baris mana? Baris bawah, mim baris bawah je ya. Maka gariskan kat sini je. Maka mari kita baca. Amiru, tebal. Amiru tabu. Sekali lagi. Amiru tabu. Alhamdulillah. Apa yang Ustaz gariskan, ra mati.
sebelumnya hamzah wasal, sebelumnya mim baris bawah, melayakkan kalimah ini dibaca dengan ra tafkhim. Kaedah 3. Kadang-kadang lupa pula kaedahnya ya. Ustaz nanti dalam periksa nak jawab kaedah ke tak payah? Nanti dah tunggulah. Jangan kata tak payah, tunggu. Tunggu nanti Ustaz bagi pengumuman ya. Kalau Ustaz rasa kena nyatakan kaedah, apa kena nyatakan kaedah. Tapi kalau rasa tak payahlah. Macam saya belajar dulu kena sebut kaedah. Kaedah 1 ke 2 ke 3 4 5 6 kena sebut kaedah dululah masa saya belajar. Tapi tu peringkat diploma. Puan-puan ni peringkat sijil aja. Mungkin tak payah sebutlah kan kaedahnya kan. Kesian puan-puan pening kepala. Kadang-kadang kesian saya tengok pelajar masa buat latihan kan, termenung lama-lama. Kenapa puan termenung? Tak memikirkan kaedah berapa ni Ustaz. Saya tak ingat kaedah. Saya tahu ni rok tebal tapi tak tahu kaedah berapa. Jadi tak apalah puan ya. Kalau Ustaz suruh khabarkan kaedah, tak ada masalah. Kita boleh rujuk dalam buku tajuk Ustaz kan. Tapi kalau tak payah, janganlah, tak payahlah nyatakan kaedah. Sekadar sebut rok tebal saja ya. Tapi untuk belajar hari ini, tuan-puan kena sebut rok tebal kaedah 3. Okey, satu lagi contoh. Tengok ya. Limani ruqtada. Ya. Limani ruqtada. Okey, tuan-puan, sekali lagi. Nampak tak dekat tulisan Ustaz ni? Ra tu mati. Betul. Sebelumnya hamzah wasal. Sebelumnya bagaimana? Layak disebut ra tebal kaedah 3. Marilah gariskan. Inilah dia. Mari kau Ustaz baca je. Limanir tebal. Limanir tadha. Nak senyum ke masam muka? Kena masam. Tengok ni. Limanir tebal. Limanir tadha. Ustaz, cuba Ustaz senyum Ustaz. Kalau saya senyum, limanir tadha. Salah bacaannya. Kalau masuk tilawah, pom-pom kena tolak markah. Sebab apa? Baca dengan nipis. Sedangkan bacaannya tebal ke nipis? Tebal, alhamdulillah. Okey, satu lagi contoh yang terakhir. Irji'uni. Sebut. Okey, irji'uni ni, dia tidak mengambil kira huruf yang berbaris satu di bawah. Puan-puan hanya perlu gariskan ra mati sebelumnya hamzah wasal sahaja. Maknanya sebelumnya huruf baris satu di bawah tu tak ada kan? Tak ada. Maka tak payah gariskanlah. Puan-puan hanya gariskan ra mati sebelumnya hamzah wasal. Gariskan sekarang. Sekali lagi ulang. Tengok mulut saya. Irji'uni. Tebal nipis? Tebal bacaannya mengikut kaedah nombor 3 je. Terima kasih. Dah cukup dah tu. 3 kaedah. Puan-puan nak lagi ke? Udahlah Ustaz. 3 ni pun dah. Kami dah slow dah Ustaz. Allahu Akbar. Gitulah kita tuan-puan. Macam saya dulu belajar sekaligus. Ustaz pensyarah saya ngajar sekaligus. Dia kata apa? Terpulang pada kamu. Kamu faham ke tak faham? Pandai-pandai kamu pergi library. Kamu tengoklah buku-buku rujukan mana-mana dan kamu buat praktikal sendiri dengan kawan-kawan. Dia kata, Allahu Akbar. Macam saya ni tak sampai hati nak khabar begitu pada tuan-puan. Dan saya tak sampai hati nak mengajar banyak-banyak. Nanti puan-puan pening. Bila pening? Bila stres? Syahid awal. Terima kasih. Alhamdulillah. Janganlah syahid awal. Biarlah kita syahid yang sebenar-benarnya syahid. Ya, syahid di mana kita dah habis belajar Quran ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey tuan-puan, setakat hari ini Ustaz ajar masih di bawah perbincangan rok tebal tapi hanya 3 kaedah. Cukup ke? Mana cukupnya? Tak cukup lagi. Ada 3 lagi minggu depan sambung ya. Hari ini cukuplah kan? Hari ini cukup. Tapi akan datang sebenarnya ada 3 lagi. Dia kan ada 6 kaedah kan? Minggu depan kita sambung 3 lagi kaedah. Boleh? Okey, mari ikut Ustaz kita baca Quran. Kita cari 3 kaedah rok tebal ini ada tak dalam bacaan kita? Kalau ada, pi tanda selalu pada Quran masing-masing. Silakan. Hari ini kita baca surah apa? Al-Baqarah lagi? Tak habis lagi Al-Baqarah? Okey, jilid 1 ke? Jilid 1 lagi ke? Okey, silakan. Al-Baqarah ayat 275, betul. 275. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan saya nak tuan-puan bukan sekadar ikut Ustaz baca, malahan tolong tandakan. Saya nak tunjukkan ni. Rok tebal, kaedah 1, 2 ataupun 3. Kalau jumpalah dalam bacaan kita. Okey, ready?
Ayat 275 surah Al-Baqarah, muka surat 104, juzuk yang ketiga. Jilid Quran yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا harap-harap cukuplah nafas. Berhenti illa dulu ya. Okey, Ghostan balik. Tapi sebelum tu ada ra tak? Ada kat mana? Ar-riba. Nampak tak ar-riba? Nampak? Tapi ni jawapannya apa? Belum belajar lagi. Jangan jawab. Bila nak belajar? InsyaAllah coming soon. Akan datang belajar lah gitu ya. Kenapa belum belajar Ustaz? Pasal Ustaz tak cerita pun ra tu baris bawah. Tadi Ustaz cerita baris atas. Betul tak? Atau depan sahaja. Maka jawapannya ra belum belajar lagi. Sambung. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس minal mas. Nih, jangan terus kita memberhentikan bacaan tanpa memberatkan bacaan pada sin. Dekat sin tu ada sabdu kan? Jadi puan-puan kena minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Bukankah ada ra? Riba, ar-riba, ada ra kan? Okey, jadi nak jawab ke tidak ni? Tak payah jawab, pasal ra tu ra belum belajar lagi. Pasal apa bagi bawah Ustaz? Bagi bawah Ustaz tak ajar lagi kami. Okey, sambung. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sama juga, ar-riba tu adalah ra belum belajar lagi. Hukum belum belajar lah puan-puan, jangan jawab ya. Okey, sambung. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Jumpa pula ra tu berbaris mana? Baris satu di atas. Kat mana bunyinya? Mir rabbihi. Ikut? Inilah ra. Dah ra senyap pula dah. Ra tebal. Kaedah satu. Minta maaf lah Ustaz. Kami tak pernah jawab macam ni Ustaz dulu sebelum ni. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Puan-puan dah lamanya belajar. Puan-puan kena follow Ustaz ya. Puan, inilah namanya ra tebal kaedah satu. Mir rabbihi tadi. Oh ya, sebelum tu, puan-puan nampak tak di atas tadi ada ra tebal, puan-puan tak perasan. Wa harrama. Nampak tak? Wa harrama. Saya pun tak perasan tadi, minta maaf. Puan-puan, itu juga ra tebal kaedah satu. Ustaz, kat sini, dalam buku Quran kami ni Ustaz, dia tulis nombor 31 je Ustaz. 31 dia tulis ra tebal aja, ra tafkhim. Dia tak tulis kaedah Ustaz macam mana. Gini, kaedah ni bergantung kepada ustaz yang mengajar. Kalau ustaz kata kena sebut kaedah, kena sebut kaedah lah. Kalau tak payah sebut kaedah, maka sebut je lah ra tebal ataupun tafkhim. Boleh?
Jadi tengok nanti arahan soalan tahu. Kalau Ustaz minta kaedah berapa, Papa kena sebut kaedah lah. Tapi kalau tak perlu, tak perlulah. Sebut saja ra' tafkhim ataupun ra' tebal. Okey, Ghostan balik. Fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ila Allah. Ada lagi ra kat situ. Baris mana? Ustaz tanya baris mana? Baris satu di depan. Maka layaknya tiba-tiba je kaedah satu. Sebut ra' tafkhim. Ra' tafkhim kaedah satu. Ustaz kena banyak sabar dengan kami Ustaz. Kadang-kadang kami salah jawab. Allahu Akbar. Tak mengapa, saya maafkan, tak ada masalah. Pasal kita tengah belajar. Salah silap, salah jawab tu biasa tuan-puan ya. Tapi tolong gariskan boleh tak? Ambil pembaris ataupun ambil pensel ke, tandakan dekat bawah tu, gariskan. Itulah ra' tebal kaedah satu. Setakat ni okey tak? Okey, sambung. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ada ra tak? Ada. Tapi kena ingat, ra tadi tu diwakafkan. Bila sebut diwakafkan ni, maka tuan-puan jawab lagi ni. Ra tak belajar lagi. Habis cerita. Ra tak belajar lagi. Sebab apa? Tengok di whiteboard. Ada tak Ustaz tulis perkataan wakaf? Tak ada. Maka tak belajarlah lagi. Bila nak belajar Ustaz? Minggu depan. Minggu depan nanti saya ajar. Ini sebenarnya di bawah tajuk ra tebal. Tapi kaedah berapa nanti saya bagi tahu minggu depan ya. Tapi dia bukan kaedah satu, bukan dua, bukan tiga. Habis tu Ustaz, ra tu bukan ke baris di bawah? Ya, baris di bawah. Masalahnya kita wakaf. Bila wakaf, maka tuan-puan kena faham. Ini bukan ra' tipis tetapi lebih kepada tebal. Apa sebab tebal? Nak tahu jawapannya datang minggu depan untuk kita belajar. Ya. Hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ada berapa roh? Ada dua. Yang pertama ar-riba. Yang tu jawablah hukum tak belajar lagi. Habis cerita. Jangan berjawab apa-apa. Ya hukum tak belajar lagi. Tapi yang kedua tu wa yurbi. Cuba sebut. Wa yurbi. Roh apa je? Roh tebal. Kaedah berapa? Kalau puan-puan tak berapa faham kaedah berapa, tengok whiteboard. Tengok nota ustaz. Tengok tu. Roh tu mati kan? Sebelumnya baris mana? Satu depan. Layaklah je. Namanya ra tebal kaedah dua. Nampak tak? Itulah cabarannya belajar ra. Di mana tuan-puan kena tahu dia punya kaedah baru dapat kenal ra itu tebal atau nipis. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kaffarin athim. Ada ra kan? Baris mana? Dua di bawah. Dua di bawah. Maka dah belajar ke belum? Belum belajar lagi. Sabar lagi tu ya. InsyaAllah akan datang belajar. Sambung. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salam. Berhenti. Ada ra? Ada ra lagi? Tak ada. Wa aqamus salata wa atawuz zakat.
Wa atawuz zakah, bukan wa atuz zakah. Puan-puan kena fahamkan kat situ. Wa atawuz zakah. Sambung. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Silakan, ada berapa ra? Ada 2. Kat mana? Ajru, lagi satu? Rabbihim. Okey, ajru ra tu baris satu di depan. Manakala rabbihim ra itu berbaris satu di atas. Maka sah layak disebut ra tafkhim kaedah satu. Terima kasih. Nampak tak puan-puan? Bila kita belajar berguru, maka nampaklah jelas hukum tajwid yang kita duk baca selama ini. Selama ini ustaz kami tak pernah pun jawab kaedah berapa. Yang kami tahu tebal nipis. Kadang-kadang jawab pun tak jelas, tebal nipis saja. Apa yang tebal, apa yang nipis. Kena sebut rok tebal, rok nipis. Gitulah. Dan kalau boleh sebaik-baiknya jawapan biar ada kaedahnya. Sambung. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada ra lagi ke? Tak ada. Tu yahzanun bukan ra ke? Bukan ustaz, itu rukzai. Kadang-kadang anak murid saya ni kadang-kadang tak perasan. Rukzai dikatakan ra pula dikatakan zai. Maklumlah ustaz, dah rabun tak berapa nampak ustaz. Allahu akbar. Nak buat macam mana tuan-puan? Terimalah hakikat kita kan? Allahu akbar. Tapi mujurlah tuan-puan ni belajar berguru. Ada ustaz, ada kawan, boleh tegur menegur antara satu sama lain. Sambung. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup nafas ya. Okey, puan-puan, ustaz nampak ada 2 ra. Yang pertama kat mana? Wadharu. Sebut wadharu. Ra tu baris mana? Satu di depan. Maka layak disebut tafkhim kaedah satu. Terima kasih. Lagi satu ra. Minar riba. Nak jawab ke tak payah dulu? Tak payahlah dulu ustaz. Pasal apa rok tu baris bawah. Ya, jangan jawab dulu je. Pandai. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Alhamdulillah. Ustaz nampak ada berapa ra kat situ? Kita nampak ada 2 ra. Yang pertama biharbin. Sebut. Bukan ra tu mati puan. Sebelumnya bagaimana? Satu di bawah, satu di atas. Tuan-puan jangan salah baris. Kalau salah baris nanti jadi salah hukum tuan-puan. Ya. One more. Ra tu mati, sebelumnya baris satu di mana? Atas. Maka layak disebut ra tafkhim kaedah 2, bukan kaedah 1. Jangan salah sebut. Inilah cabarannya kita belajar ra. Dia ada kaedah rupanya. Bukan main sebut je ra tebal ra limpih gitu, tidak. Kalau puan-puan belajar detail, dia ada kaedah. Ya. Okey, sambung. Wa rasulih. Sebut. Bukan ra itu baris satu di atas? Jawab. Ui, pandai. Alhamdulillah. Nasib baik ustaz ngajar 3 je kaedah ustaz. Maka tuan-puan mudahlah kami jawab setakat hari ini. Sambung.
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ada lagi tak ra? Sebut. Kenapa panjang sangat ayatnya? Ru'usu, sebut. Falakum tu tak payah sebut pun tak apa, sebab tak ada kena-mengena dengan ra. Yang ada ra, ru'usu, sebut. Ra tu bagaimana? Satu di depan, maka layaknya tafkhim kaedah satu. Oi, pandai, alhamdulillah. Sambung. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Okey, ada berapa roh? Ada 3. Okey, yang pertama kat mana? Usratin. Sebut dulu. Okey, roh tu baris satu di atas, jawabnya tafkhim kaedah 1. Terima kasih. Next. Sebut fanadhiratun. Sama juga roh, tafkhim kaedah 1. Lagi satu maisarah. Sebut. Sama juga jawapannya, roh tebal kaedah 1. Nampak tak tuan-puan? Susah ke senang nak cari roh ni? Susah ke senang nak cari roh? Senanglah, pasal banyak dalam Quran Ustaz. Tapi itulah, selama ni kami tak tahulah Ustaz, roh tu tebal kaedah berapa. Itu lagi kami tak tahu Ustaz. Jadi tuan-puan, hari ni tuan-puan kena ambil tahu tau. Dan jangan silap, jangan salah ketika baca hukum roh. Walaupun kesalahan tu hanya kesalahan kecil, tapi tetap dianggap salah kita baca Quran kalau kita salah kaedah membacanya. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Khairun lakum. Ada satu ra. Sebut khairun. Iya, ra apa? Tafkhim kaedah 1 selalunya jawab. Tak macam tak berapa confident tuan-puan ya. Minggu depan Ustaz nak puan-puan lebih confident jawab soalan ya. In kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Nampak tak kalimah ra? Ada ra? Sebut. Turja'una. Sebut. Jawab. Tafkhim kaedah 2. Terima kasih. Dan nampaklah tu. Alhamdulillah tuan-puan. Setiap apa yang betul pada jawapan kita tadi kan, saya yakin Allah bagi pahala pada kita tuan-puan ya. Sebab apa tuan-puan mula-mula nak jawab tadi kena belajar dulu dengan ustaz. Bila dah belajar faham barulah kita boleh jawab kan. Okey, sambung. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sekali lagi ulang ya. Thumma tuwaffa, bukan tawaffa ya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada lagi ke roh? Tak ada roh, maka jangan sebutlah roh tebal, roh nipis pada jawapan kita ya. Maknanya nak cari hukum roh ni senang aja. Carilah huruf roh tersebut, selagi tak jumpa roh jangan sebut tebal nipis pada dia ya. Jadi tuan-tuan cari huruf roh sampai dapat baru katakan tebal nipis dan kaedah berapa pada roh tersebut.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum manu idza tadayantum berhenti. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma jumpa ke roh lagi. Tak ada lagi ustaz, teruskan. Ila ajalin musamma faktubuh. Walaupun tak ada roh, tuan puan jaga tahu hukum ikhfa hakiki. Nampak tak? Musammau, tu ikhfa hakiki lah tu. Musammau faktubuh. Stop. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Bil adl. Okey, dalam ayat tadi ada roh lagi tak? Tak ada roh. Tapi Ustaz nak tanya hukum lain lah. Yang hukum yang pada belajar dulu masa tajuk tahap 1. Bil adl. Ada qalqalah tak? Ada. Alhamdulillah. Qalqalah apa? Ha? Qalqalah apa? Sugra. Yang lain kenapa senyap? Tak, Ustaz bukan senyap. Ustaz kami tengah berfikir. Kenapa jawapan. Okey, dengar boleh-boleh. Puan-puan, Ustaz nak tanya. Ada huruf qalqalah tak? Huruf apa? Dal. Letak di hujung ke di tengah? Tengah. Maka namanya sugra lah. Mu'tamad. Itu yang kami komplain Ustaz. Kami dengar Ustaz bunyi tadi macam huruf dal di hujung. Dengar balik-balik. Dengar ni. Bil adl. Huruf yang terakhir Ustaz sebut huruf apa? Huruf lam tu bukan huruf qalqalah. Bukan huruf qalqalah, huruf lam. Huruf dal tu lah huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah tu berada di tengah. Maka tak layak jadi kubra. Dia jadi sugra aja. Ya, jadi lantunannya tuan-puan begitulah. Ada qalqalah tak kalau orang tanya? Ada, tapi sekadar qalqalah sugra. Cuba ulang balik ayat tadi. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Bil adl. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Setakat ni ada roh tak? Tak ada. Sambung. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ. Berhenti. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Jangan tak ada roh pula. Ada satu kat mana? Rabbahu. Sekali lagi sebut. Jawapannya. Tafkhim kaedah. Kaedah satu. Terima kasih. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Sambung. Ada roh lagi? Tak ada. Sambung.
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فليملل وليه بالعدل. Ada tak ra lagi? Tak ada, sambung. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada satu ra, tapi ra tu berbaris satu di bawah, maka itu adalah hukum ra belum belajar. Sambung. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Farajulun wa imra'atan. Ada berapa ra? Ada dua. Yang pertama rajulaini, sebut. Ada tiga ra sebenarnya. Rajulaini. Yang kedua farajulun. Yang ketiga wamra'atan, yang kita wakafkan. Baik tuan-puan, ketiga-tiga ra tadi ra apa? Tafkhim kaedah satu. Pandai. Sebenarnya kan tuan-puan, dah berpuluh tahun Ustaz ngajar Quran ni, rupa-rupa jalan Quran kita ni banyak ra tebal kaedah satu tau. Seperti mana yang kita jumpa tadi lah, banyak ya kaedah satu ra tebal. Gostan farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Ada satu ra kat situ. Mimman tardawna, sebut. Tardawna. Ra apakah itu? Tafkhim kaedah dua, bukan kaedah satu. Jangan confuse, jangan keliru kat situ ya. Pasal apa? Ra tu mati. Bila ra mati kena fokus kepada kaedah dua, bukannya kaedah satu. Sambung. An tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Ada berapa ra? Ada dua. Yang pertama fatudhakkira, sebut. Yang kedua al-ukhra. Dua-duanya sama. Ra apa? Tafkhim kaedah satu. Terima kasih. Wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u. Sambung sebelah. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabira. Bolehlah tu sampai nampak kat situ ya. Okey, ada dua ra kat situ, silakan. Dua ra yang pertama saghiran, sebut. Dua kabira. Sama tak jawapannya? Sama. Ra apa? Tebal kaedah satu. Pandai. Au kabiran ila ajalih. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
Okey, saya sebut kalimahnya. Tabu. Sebut. Ro apa di situ? Tafkhim kaedah 2. Terima kasih. Ustaz, kaedah 3 tak jumpa-jumpa. Kan tadi Ustaz khabar, kaedah 3 ni jarang-jarang dalam Quran kan? Tapi ada. Korang kena rajin lah baca Quran baru jumpa. Okey, sambung. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Baik, ada berapa roh? Ada 3. Yang pertama ikut tijaratan. 2. Hadiratan. 3. Tudirunaha. 3 tu sama je jawapannya. Sebut. Tafkhim kaedah 1. Terima kasih. Betul tak Ustaz Kabur tadi? Kaedah 1 ni banyak dalam Quran ya. Sambung. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Junahun alla taktubuha. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. Ada satu roh. Kat mana? Yudhar. Sebut. Cuma kena ingat. Dha tadi kena baca enam harakat. Siapa ingat mat apa ni? Mat lazim. Kalimi. Musaqqal. Macam tak berapa boleh jawab. Bermakna tuan-puan adalah calon yang layak mengulang kaji balik lalu komat nanti dengan ustaz. Ya, insya-Allah mudah-mudahannya dalam tempoh 2-3 bulan ni insya-Allah mudah-mudahan sempat. Sambung. Jadi ra di situ nanti kalau ustaz keluarkan soalan yudhar tadi tuan-puan kena jawab 2 tau. Yang pertama hukum mat. Mat lazim kalimi musaqqal. Yang kedua hukum ra. Ra apa tadi? Ra' tafkhim, kaedah 1. Kalau nak jawab kaedah lah, kalau tak payah jawab kaedah, jawab ra' tafkhim saja ya. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Nahu fusuqun bikum wattaqullah. Wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada ayat 282. InsyaAllah tak lama lagi akan tamatlah surah Al-Baqarah dan akan masuklah surah yang baru insya-Allah. Jadi tuan-puan teruskan usaha kita belajar. Minggu depan kita sambung cerita apa? Anda tak ingat pula cerita apa? Cerita hukum ra apa? Ra tafkhim. Ada 3 lagi kaedah tau minggu depan. Lepas tu akan datang pula kita ajar pula ra yang nipis pula. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang diajar pada hari ini mampu diingati sepanjang hayat kita insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa nak hantar